Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Samad Al-Falimbani, syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Sairus Salikin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengelokkan segala amal kita kepada Allah, sehinggalah Allah menerima kita sebagai hamba-Nya yang dikasihinya dan ditempatkannya di dalam syurganya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung Fuddilal mu'minu al-alimu. Situ. Betul? Betul. Muka surat 10. Nah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuddilal mu'minul alimu alal mu'minil abidi bisab'ina darajatan. Rawahu Ibnu Adi. Hadis dhaif Al-Iraqi. Artinya, dilebihkan orang mukmin yang alim atas orang mukmin yang abid itu 70 darjat. Baik. Ini kupasan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu berbanding dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dua-dua ni buat ibadat belaka. Yang pertama tu pun buat amal, yang kedua pun buat amal. Cumanya beza orang yang beramal tu ada dua. Satu, orang yang beramal dengan ilmu kerana dia mengaji, dia ada ilmu.
dia dengar kuliah apa semua ke, tak kira lah macam mana kaedah dia mengaji. Dia masuk pondok ke madrasah ke apa ke. Satu lagi golongan beramal juga tetapi dengan jahil, yakni tanpa ilmu. Ibadat buat rajin, tapi tak ada ilmu. Dia buat semata-mata buat je lah tanpa dia tahu kenapa dia kena buat, apa hukum dia buat, apa syarat dia tak tahu. Dia tak mengaji. Maka kata Nabi, dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi kata fuddila, maknanya terutama atau dilebihkan. Maksud dilebih di sini maknanya pahala. Pahala lebih. Dilebihkan pahalanya ke atas apa? Al-mu'minu, orang yang beriman, orang mukmin. Al-alimu, orang yang beriman yang alim. Maksud alim di sini bukanlah sampai tarah jadi tok guru, tapi maksud alim di sini dia tahu. Dia mengaji. Dia tahu sembahyang tu syarat sah dia macam mana, perkara membatalkan solat dia tahu, hikmah solat dia belajar, berlebih kuranglah. Amal-amal ibadat dia paling-paling tidak, kata tok guru kami, perkara yang asas dia lepas, iaitu perkara fardu ain. Fardu ain, ilmu fardu ain 3. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Lain daripada 3 ni tak masuk dalam fardu ain. Sama ada dia masuk dalam fardu kifayah ataupun barang sunat. Adapun fardu ain, makna fardu, makna fardu tu makna wajib. Ain tu individu. Makna wajib atas tiap-tiap orang, atas individu. Baik lelaki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit. Wajib atas dia kena mengaji tauhid, fiqh dan tasawuf. Faham ke tak faham tu nombor 2. Yang penting dia mengaji dulu. Kalau dia mengaji dah tapi dia tak faham, kata setengah pandangan, kata tak apa dah, lepas dah bahagian tanggungjawab dia. Kalau yang tak lepas ni mengaji pun tidak, tak payah kata nak faham, mengaji pun tidak. Bila mengaji pun tidak, dia mati dalam keadaan bahaya. Sehingga kan ada ulama kata matinya boleh termasuk dalam golongan mati fasik. Maksud mati fasik, mati orang yang buat dosa besar. Kerana meninggalkan menuntut ilmu agama itu tuntutannya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Maknanya bila makna wajib, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Mayusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Mengaji boleh pahala. Tak faham nombor 2, tapi dengan mengaji tu boleh pahala. Tak mengaji boleh dosa. Dia hidup umur dia kat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tanya sifat 20, tanya bab tauhid akidah, tak pernah dengar. Apa tu? Dia buat tanya balik. Tanya bab perkara membatalkan solat, rukun semayang ada berapa? Tak boleh jawab. Tanya bab tasawuf, tanya bab sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, tolong senaraikan sikit, 1, 2, tak boleh nak jawab. Mati fasik. Satu pendapat daripada ulama dalam kitab Hidayatus Salikin, boleh rujuk. Dia kata tak gerti bab fardu ain, mati sama taraf dengan orang mati berzina, sama taraf dengan mati orang minum arak. Walau masih hidup, dia tak pernah minum arak setitik pun. Setitik air arak tak pernah masuk dalam perut dia. Zina, tak payah kata berzina, nak tengok perempuan pun dia tak berani, tunduk kepala. Makna kata baguslah dia ni, tapi satu dia tak mengaji ilmu agama yang wajib ke atas dia, maka dia tetap dikira berdosa besar dan matinya dalam keadaan mati fasik. Malah sehinggakan ada pendapat mengatakan tinggal tak mengaji ni dengan tak semayang berat tak mengaji lagi. Bukanlah tak semayang tu tak apa, tak. Tapi dengan tak mengaji lebih parah. Sebab apa? Bila dah tak mengaji, jahil, macam mana dia nak tahu bab semayang, bab apa ibadat, semua dia tak tahu. Punca tak semayang pun sebab tak mengaji. Kalau dia mengaji, insya-Allah dia semayang. Jadi maknanya mustahabnya
menuntut ilmu tu. Tapi kita buat lebih kurang menuntut ilmu ni. Kalau soal bab dunia, bab expo, bab diskaun, bab mega sale, 50% diskaun, bab jabat, bab boleh gaji, bab boleh bantuan, tu tengok. Tak suruh datang. Batu panjang sampai jam jalan pun tak apa. Bahagian mengaji, tak apa lah. Kita buat lebih kurang. Padahal kita tak tahu hukumnya tu, hukum dosa besar tu bukan boleh buat main-main. Malah kata Nabi dalam hadis ni tadi, fuddilal mu'minul alim, terlebihlah pahala ataupun terlebihlah dilebihkan, diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang beriman yang alim. Alim maknanya mengajilah. Tak apa pandai, tak apa, janji mengaji. Mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf, mengaji. Dia mengaji al-alim. Ala atas maknanya buat bandingan. Dah bila sebut terlebih atau dilebihkan daripada siapa? Maka dibandingkan dengan al-mu'minil abid. Nabi kata al-mu'mini makna orang beriman, al-abid orang yang buat ibadat semata tapi tanpa ilmu. Itu panggil golongan abid. Jadi ulama dia sebutkan dua nama, dua kumpulan, dua kelompok. Satu kelompok namanya abid, satu kelompok namanya alim. Alim tu maknanya orang yang mengaji. Macam kita sebut tadi, tak apa, tak faham. Nombor dua, penting dia mengaji dulu. Masuk dah dalam golongan atau kumpulan yang disebut sebagai alim. Tapi dia beramal, tapi dia tak mengaji, maka dia hanya masuk dalam kelompok abid. Kalau tak masuk daripada dua-dua ni lagi teruk. Ada abid ni walau dia tak mengaji, beramal juga. Tapi nak banding alim dengan abid, tinggi abid lagi. Nanti kita akan jumpa dalam kitab ni juga. Katanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia kata mati satu orang yang tak pernah tinggal tahajud. Tiap-tiap malam bangkit tahajud, bagus dia. Kemudian tak cukup dengan malamnya mendirikan malam tahajud, siangnya dia berpuasa sunat. Kata Sayyidina Umar, kalau dia ni mati, orang-orang yang seperti ini, yakni orang yang bangkit tahajud, lepas tu puasa siang, tapi dia tak ada ilmu, dia beramal saja. Dia dengar orang kata tahajud ni bagus, dia buat. Orang kata puasa sunat bagus, dia buat. Tapi bila tanya perkara membatalkan solat, dia tak erti. Hukum sembahyang dia tak tahu. Kata Sayyidina Umar, orang ini matinya biasa saja. Biasa saja. Berbanding dengan matinya seorang ulama yang tahu tentang hukum hakam, tentang halal dan haram, tentang perkara yang boleh dan yang tak boleh. Maka mati seorang ulama ini lebih besar bandingannya dengan mati orang yang hanya buat ibadat tapi jahil dalam ilmunya. Kata Sayyidina Umar. Nanti kita akan jumpa dalam kitab ni, dia kata begitu. Nak ceritanya, bukanlah suruh kita mengaji sampai tarah jadi ustaz, jadi tok guru dak. Tapi bila ada orang buat pengajian, orang buat kuliah, kita hadirlah. Bahagian tadah telinga dulu pun tak apa, dipanggil mustami'an, bahagian dengar. Tak bawa kitab tak apa, bahagian dengar dulu, bahagian mengaji. Kurang-kurang kita ada benda yang kita bawa balik. Mustahil lah 1 jam kita buat pengajian, takkan satu habuk pun tak masuk dalam kepala, kan? Mesti dah dalam pak ustaz tu bebel ke apa benda dia bercakap lama 1 jam tu, kurang-kurang ada gak bahagian dia masuk sikit dalam kepala kita. Kalau tak bahagian masuk pun bahagian pernah dengar. Sok-sok kalau orang tanya, hang tahu tak ni? Macam biasa dengar, dia kata. Ada sekali tu kuliah aku pernah dengar tapi tak faham mana lah. Bahagian pernah dengar pun jadi dah. Bak kata tok guru kami, kita ni bila nak masuk pengajian dalam bidang agama ni, memang kadang-kadang kita rasa berat, kita rasa susah. Mengaji sifat 20 payah. Mengaji bab hukum hakam lagi payah, sebab dia banyak kaul sana kaul sini. Nak buat banding pula. Ngaji tasawuf, ngaji tu senang, nak amal pula susah. Ngaji bab ikhlas senang ngaji tu, tapi nak amal ikhlas tu bukan senang. Jadi makna nak mengaji tu payah.
Bah kata tok guru kami, macam kita nak masuk dalam hutan. Kita duk tengok lalang tinggi kita, lalang bersemak habis samun. Kata nak masuk payah. Memang sekali nak masuk dengan kereta memang tak boleh. Habis macam mana nak buat? Kita cantah sikit-sikit buat lorong dulu, kata tok guru. Ambil sabit ke apa ke, kita buat tebah gitu, bagi boleh ada lorong. Kereta tak boleh masuk, tak apa, kita masuk dulu. Kita jalan kaki boleh masuk dalam. Kita pun tebah, jadi lorong. Masuk sampai dalam, boleh ha? Dah boleh bagian ada lorong, boleh ha? Nak buat apa-apa sikit dalam tu, nak buat pondok-pondok ke apa ke, nak buat kebun. Dah lama-lama dah bila ada bagian ada lorong, mulalah kita boleh tebah keliling pula. Tebah jenis rumput panjang-panjang, jenis lalang-lalang apa semua, pakai mesin rumput ke apa. Dah nampak lapang sikit. Tadi nampak serabut. Bila dah nampak lapang, hati kita pun dah rasa tenang. Barulah cetuh idea nak buat apa, nak tanam apa. Dalam duk semak memang tak nampak apa. Dah mula dah nampak lapang. Sebab rumput-rumput dah kita potong. Yang tinggal pokok-pokok besar. Pokok-pokok besar ada lagi. Nak buat rumah tak boleh lah, sebab ada pokok. Nah, akhirnya pergi ambil chainsaw, pergi tebang pokok. Waktu tu cahaya matahari pun tak boleh masuk lagi, sebab pokok menimbun. Pokok beratus tahun ni, besar. Panggil orang pandai buat, chainsaw potong, rebah. Satu-satu pokok rebah. Bila pokok dah rebah, lapang. Cahaya matahari mula masuk. Bila masuk nampak lapang aja. Bila dah lapang, barulah boleh kita nak buat lebih lagi. Nak buat bangunan ke, nak buat rumah ke, nak buat sekolah ke. Begitu jugalah dalam menuntut ilmu, kata tok guru kami. Setahun baru masuk pondok, wah memang pening. Tak nampak lagi apa benda tok guru cakap, tak faham. Tak apa, sekurang-kurangnya lorong tu dah ada. Macam tadilah, sekurang-kurangnya kita pernah dengar. Biasa dengar tok guru mengajar sifat 20. Nak kalam, kudrat, iradat, pernah dengar, tapi aku tak faham mana. Tak apa dah. Berjanji bahagian pernah dengar tu ada dah. Ini langsung tak pernah dengar. La ilaha illallah. Gi umrah. Saya pergi sekali kan, ni dulu sebelum PKP. Dalam Katebang duduk sebelah menyebelah. Kita sembang punya sembang, dia tanya saya. Kerja ke? Tak lah, duduk pondok ngaji. Ngaji pondok. Oh, ngaji pondok. Dia kata pondok tu macam mana? Dia tak tahu. Dia tak tahu pondok. Kata pondok ni ngaji agama. Oh, macam tahfiz ke? Kata. Tak, dia kata tahfiz bukan. Tahfiz lain. Tahfiz ni hafal Quran. Pondok dia bukan bahagian hafal Quran, dia ngaji kitab. Oh, ngaji kitab, dia tanya. Dah kitab ni kitab Quran? Tak, bukan kitab Quran, kitab agama. Kitab agama macam mana? Kita terang satu-satu, banyak pula dia tanya. Kita cakap kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Oh, gitu dia kata. Dan tauhid tu ngaji apa tauhid? Dia tak tahu ngaji tauhid dia. Padahal dia tu pergi umrah tu. Masa sembang tu tengah on the way balik ke Malaysia, maknanya habis dah. Dah habis dah buat kerja umrah, tawaf lah apa sa'i semua habis dah ni. Nak balik ke Malaysia. Nak duduk 8 jam atas kapal terbang, takkan duduk kosong senyap gitu. Nyembang lah. Dia tanya tauhid tu macam mana, mengaji apa tauhid tu? Kita teranglah juga layankan dia. Kata tauhid ni mengaji sifat 20. Sifat 20? Dia tanya pula. Sifat 20 tu apa dia? Padahal balik umrah tu, tawaf Kaabah. Macam mana? Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Bukan saya kata, Imam Al-Ghazali kata. La, tidak. Tasihhu, yakni sah. Dia kata la tasihhu, tidak sah al-ibadah. La tasihul ibadah, tidak sah ibadat, dia kata. Ibadat ni umum, khususkan sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, tu semua ibadat tu. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah, tidak sah ibadat itu illa, melainkan ma'rifatil ma'bud, melainkan setelah dia kenal siapa yang dia sembah. Nah, dia tak kenal siapa dia sembah, habis dia sembah siapa? Dia semayang tu sujud pada siapa? Kalau sebut Allah, Kristian pun sebut Allah tak?
Nah, Abu Jahal pun sebut Allah zaman kafir tu, kafir Quraisy. Nah, kalau setakat boleh sebut Allah, acau mutusami boleh sebut Allah. Tapi Allah macam mana yang kamu kenal? Allah macam mana? Nah, macam mana yang kamu kenal Allah tu? Sifat dia macam mana? Wujud macam mana? Kidam macam mana? Itu yang kepada perlunya mengaji sifat 20. Supaya kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Hari ini orang memang sembahyang, orang memang buat ibadat. Dalam duk buat ibadat, ambil hak orang, rasuah, tipu, menipu, macam-macam. Lepas tu kata hukama, ra'suz zunub al-kadhib. Kepala segala dosa berpunca daripada penipu. Menipu. Macam itu saya duk menyembang dengan kawan. Cerita pasal projek tar jalan. Dia kata macam mana Ustaz? Atas ketah kerja nak buat projek jalan tu, nak tar semula. Sebab jalan tu banyak pecah, jadi buat projek. Atas ketah kerja tulis 60,000 kos. Nah, peruntukan diberikan, peruntukan turun daripada kerajaan apa semua sampai kat dia 60,000 atas ketah. Kemudian atas ketah kata grade dia grade A, 5 inci tebal. Dia punya nak tar tu 5 inci. Nah, tapi bila itu atas kertas, bila realiti nak buat, sagi 60,000 tu, wah ni ambil sikit 20,000. Yang ni pula kena bagi kat dia 20,000. Ni atas nama dia ni ketua ni apalah, bagi 20,000. Lah kali tolak punya tolak, tinggal 20,000 je. Atas kertas kata 60,000, tinggal 20,000. Bagi kat kontraktor, kontraktor nak buat. Kontraktor kata kalau 20,000 nak suruh buat 5 inci, rugi aku. Aku nak untung tak? Dia kata. Dia pun tamak agak nak untung banyak. Nah, lah kali tahu. Daripada 5 inci jadi seinci. Jalan tu ya nampak hitam, tapi nipis. Baru pakai sebulan, lopak balik. Tak tahan lama. Ada. Itu pun pandai pula tu. Dia serahkan pula dekat subkon lagi bawah pula. Dia bagi kat mana, entah India mana buat kerja. Nah, yang ni pun cerdik juga. Dia bagi 2 lori, dia simpan selori. Nah, semua menipu daripada atas sampai ke bawah menipu. Dan macam mana nak jadi? Akhirnya apa yang jadi? Kerja apa buat? Sebab apa orang berani menipu? Sebab orang bukan orang hari ni bukan dididik takut dengan Allah. Dia takut dengan makhluk. Macam kita hari ni lah, takut dengan makhluk. Bos ada, tekun buat kerja. Bos tak ada, mula sana, pusing sana. Punch card masuk office, punch card dulu. Lepas tu keluar balik, alasan kata nak pergi beli nasi lemak. Pergi beli nasi lemak, macam buat nasi lemak, punya lama. Kat pukul 10 baru naik office. Dah tu buat benda, duk menyembang situ. Dah dia tahu bos tak masuk lagi, tak apa. Nampak? Cukup bulan ambil gaji. Nah, tak berkat. Campur benda yang haram, syubhah. Lepas tu buat makan anak bini. Nah, lepas tu anak jadi liar. Lalu kepala sampai botak tengah. Tanya ustaz, kenapalah anak saya payah nak semayang? Kita bagi dia makan apa? Suapan daripada mana? Cek balik satu-satu. Kerja kita tak betul. Nah, sebab apa? Sebab apa? Kita takut dengan bos dia, takut dengan manusia. Dan Allah, kita tak takut. Pada Allah tengah perhatikan apa kita buat. Allah sebut innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Apa kita buat, Allah tahu belaka. Musoroklah celah mana pun, tak boleh lepas daripada Allah. Dengan manusia pun boleh lepas. Kan? Mahkamah dunia tak apalah, boleh kona, boleh buat alasan, beli peguam mahal sikit, pandai cakap, boleh pusing. Fakta dia boleh pusing. Yang ada nama sikit, datuk-datuk, bahagian menteri apa semua, yang parti-parti politik hebat-hebat sikit, nah, boleh tukar dengan hakim-hakim dibayar. Boleh buatlah bahagian dunia, tapi hang tunggu bahagian akhirat. Nak bayar malaikat Allah. Nah, sorry, malaikat tak ambil duit. Bukan dia pakai duit. Kenapa? Sebab tu hari ni kita dididik untuk takut dengan makhluk. Sehingga kan takut dengan makhluk tu sampai terlupa takut kita pada Allah. Takut macam-macam takut. Lepas tu saya cakap,
Tertinggal ni emas ni, pelituk muka ni, kelang kabut lah dia, patah balik rumah. Kelang kabut. Tapi kalau dia tak bawa lah tudung, tak pakai kot kepala, tak ada nak patah balik dia ambil tudung. Tak takut dia dengan Allah. Yang dia takut dengan undang-undang negara, undang-undang kerajaan. Walak sungguh. 7,000 tu dia kata kena saman. Nah, mu nampak 7,000, mu tak nampak neraka jahanam. 7 petala. 7 pintu neraka Allah nak bagi. Dengan sebab kedegilan kamu. Nak degil, tak nak dengar perintah Allah. Berapa ramai orang tinggal semayang, dedah aurat, pakai seluar pendek dan sebagainya. Dia tak takut dengan hukum Allah. Dengan hukum manusia bukan main, taat sungguh. Trafik light merah pukul 3 pagi berhenti, tak jalan dia. 3 pagi. JPJ pun tidur dah. 3 pagi trafik light merah tak jalan dia. Punya taat. Perintah Allah langgar macam tu je. Kan? Semayang buat lewat-lewat sampai terlepas waktu semayang pun dia tak heran. Kan tak? Buat lebih kurang dengan hukum hakam Allah. Ada pun hukum manusia bukan main, jaga sangat. Apa jadi begitu? Sebab inilah namanya jahil. Betul Nabi pesan pentingnya menjadi alim. Cuma kita nak tukar persepsi atau kepahaman masyarakat hari ini. Orang hari ini faham bila belajar agama ni sebab nak jadi ustaz. Siapa ajar kita belajar agama nak jadi ustaz? Ustaz-ustaz ni gelaran baru zaman lah je. Zaman Nabi mana ada orang panggil ustaz? Ada dengar Ustaz Omar, Ustaz Abu Bakar, ada. Nama panggil nama itu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nama sahabat itu. Hari ni ustaz-ustaz ni memang orang sebut ustaz sebab panggilan cikgu lah. Dalam bahasa Arabnya maknanya bahagian guru. Dan sama tak kita belajar matematik, semua orang yang belajar matematik nak jadi cikgu matematik ke? Orang yang belajar sains tu semua nak jadi cikgu sains? Tak juga. Dan tu kenapa belajar? Taklah untuk nak bahagian hidup lah ustaz, nanti kerja reti lah tambah tolak. Dah tu agama. Kenapa bagi alasan belajar agama sebab nak jadi ustaz? Nak jadi cikgu agama? Siapa kata gitu? Kalau jadi alhamdulillah tu bonus. Tak jadi pun sekurang-kurangnya faham bab agama. Tujuan kita belajar agama supaya jadi manusia yang ikut agama, hamba Allah yang ikut agama. Bila tak belajar agama, dah ikut mana? Dia dua je. Wahadainahu najdain, kata Allah. Aku bentang pada kamu dua jalan. Satu jalan tu namanya Islam, satu lagi jalan bukan Islam. Bukan Islam tu sebut lembutlah sikit, bahasa Arabnya kafir. Nah, jadi satu jalan Islam, satu jalan kafir. Bila kamu tak bawa Islam, bermakna kamu bawa kafir. Bila kamu tak ikut Islam, berarti kamu ikut kafir. Tu saja. Dia tak, saya Islam pun tak ikut, kafir pun tak ikut. Dah tu orang ikut mana? Ada dua je. Tak lelaki perempuan. Dia tu je, tak hitam putih. Tak syurga, neraka. Mana ada yang ketiga? Saya tak Ustaz, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Dah tu orang duduk mana? Mana ada begitu? Sama lah. Bila kita tak ikut cara Islam, automatik ikut cara kafir. Bila hari ni kita tak diajar tentang pendidikan agama Islam, habis bila membesar, dia nak ikut mana? Waktu hari ni, bila orang dia tak belajar agama, habis dia buat ikut dan dia. Kalau nasib-nasib baik betul, nasib lah. Kalau tak, banyaknya tak kena. Mana? Saya ingat lagi Tok Guru saya cerita, dia kata zaman dulu-dulu, zaman dia lah, zaman dia sekolah dulu, pendidikan agama Islam ni sampai jadi subjek pilihan. Nak ambil ke tak nak, terpulang. Sampai dia buat pilihan dengan pendidikan seni. Subjek agama dengan subjek pendidikan seni. Pilih nak ambil mana. Banyaknya orang ambil pendidikan seni sebab senang lulus. Takut kalau ambil pendidikan agama Islam, takut gagal lagi, susah pula result nanti. Jadi ambil pendidikan seni, senang lulus. Automatik akhirnya pendidikan agama Islam terabai. Tak ngaji. Orang yang dulu tu hidup tu lah ni dah makin besar. Lah ni umur dia 50, 60 tahun. Jahil, tak tahu apa-apa bab agama. Ibadat, mayang-mayang tapi tak erti. Tak tahu bab hukum hakam. Akhirnya dalam duk semayang, ambil hak orang. Pergi pejabat ni bawa balik ni, barang-barang pejabat pergi bawa balik. Kertas pejabat bawa balik. Mana boleh tukar hak kita? Ada hak dia. Kan? Kalau bos izin tu lain cerita. Ni main ambil begitu bawa balik, dengan kursi-kursi pejabat bawa balik.
Apa hukum? Nak jawab macam mana? Tak? Tu tak cerita bab lain-lain lagi, bab riba dalam pinjaman, bab macam-macam lah. Bersangkut paut kita ni dengan masalah pahala dosa. Kalau begitulah masalahnya, agak-agak malam ni kita confident ke kita akan masuk syurga Allah? Confident ke kita? Nah, punya banyak masalah keliling kita yang terlibat dengan halal dan haram. Kadang-kadang sampai tak erti, kita buat kod dan saja. Hari ni orang tak kira dah. Nah, terang-terang kedai tu tulis tulisan kafir, kedai orang kafir. Terang-terang jelas dan nyata. Kalau tersorot lain cerita, ni tak jelas. Tulis kedai tu tulisan orang kafir. Ada orang pakai tudung makan dalam. Elok-elok orang Islam kita pergi makan kedai orang kafir. Tak ada, sensitif langsung. Nampak ni? Konon-konon harmoni sangatlah nak hidup dalam bentuk perpaduan sebagainya. Perpaduan dalam sudut kebangsaan, bukan sudut keagamaan. Itu kena jelas. Dalam agama lakum dinukum waliyadin. Engkau agama engkau, kami agama kami. Tak boleh campur. Nak bagian hidup harmoni kebangsaan. Kita hidup antara Melayu, Cina dan India bersatu. Tak apa. Sebab Melayu bangsa, Cina bangsa, India bangsa. Tapi nak bersatu atas nama Islam, Hindu, Buddha, Kristian, tak boleh. Mana boleh bersatu atas nama agama? Agama kita agama yang benar. Yang lain daripada Islam batil belaka. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima, Islam saja Allah terima. Lain daripada Islam tak terpakai. Tiba-tiba kita girai agama lain. Tak rosak akidah. Nah, ada pula dia bawa makanan. Orang tu sambut tai pusam. Lantak dia lah agama dia. Pergi sambut tai pusam. Kita hegeh-hegeh Melayu Islam ni pergi bawa makanan, pergi bagi pula makan. Bagi makan kalau atas nama kemanusiaan tak apa pula. Ini siap cakap, sempena awak sambut tai pusam, kami bagi makan. Kamu raikan tai pusam dia. Kamu raikan agama dia. Habis. Dan macam mana akidah? Ni bila kita duduk dalam kelompok jahil. Buat ibadat belaka. Semayang, tapi jahil. Nah, ini yang kata Nabi ni. Nah, macam mana nak bahagian selamat? Itu tak semata-mata kita kena buat ibadat saja. Betul buat ibadat perlu dan penting. Tapi biar buat ibadat dengan dipandu oleh ilmu. Barulah ibadat kita buat tu betul jalannya. Bila betul, baru Allah terima. Bila Allah terima, baru boleh pahala. Bila boleh pahala, baru boleh syurga. Buat saja tapi tak betul, buat apa faedah? Sebab tu ada orang guna alasan kata, alah ustaz, tak apalah, janji semayang sudahlah. Mana boleh janji semayang? Semayang tu betul kena buat. Jadi, tapi semayang tu kena betul. Kalau setakat semayang tapi tak betul, buat apa? Tak boleh pahala dah. Allah tak terima, mardud, ditolak. Bila ditolak dah apa faedah? Bukan mesti janji buat, mesti janji betul. Bukan janji buat. Buat memang kena buat, tapi buat dengan betul. Macam mana nak bagi betul? Dengan ilmu. Ngajilah. Bukan kena bayar tiket. Tak ada pula guard tu duduk kat luar tu. Siapa masuk kena bayar, dia kata. Bayar dulu tiket. Nak dengar kuliah. Kalau kena bayar tiket, namai banyak ni je boleh tahan kira. Ni dalam keadaan terbuka free, tak boleh nak datang tak? Tak tahu. Nak kata macam mana? Bukan suruh bayar. Benda tempat lain suruh bayar penuh. Taman tema, nak mandi-mandi apa semua kena bayar, mahal-mahal pun penuh. Bawa habis anak bini. Ngantuk-tok nenek dia tak larat dengan wheelchair bawa padahal kena bayar. Ni free. Mana? Tak ada. Tak ada kita nak bawa family kita untuk selamatkan. Padahal Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Allah pesan kita, banyak Allah pesan, tapi kita buat abai, buat tak heran. Lepas tu Nabi kata, fuddilal mu'minul alim, lebih dilebihkan atas orang beriman yang alim, alal mu'minil abid, ke atas orang yang beriman tetapi abid sahaja. Maksud abid, beramal sahaja tapi tidak dengan ilmu.
Bisab'ina darajatan, dengan 70 darjat. Nabi nak maksudkan beza orang beriman alim dengan orang beriman abid yang tidak alim tadi ni, beza darjat dia 70 darjat. Yang ni yang ulama ambil daripada hadis ni, kata orang yang alim semayang 70 kali ganda daripada orang biasa, orang yang tidak alim. Sebab tu kita semayang, sekali kita semayang isyak, semayang kita, rupa semayang tu nampak sama zahirnya. Imam rukuk, kita pun rukuk. Imam sujud, kita pun sujud. Tapi darjatnya tak sama. Berapa darjat tak sama? Tergantung atas ilmu masing-masing. Ada orang dia semayang penuh ilmunya di dada, dia tahu semayang ni apa benda, syarat dia apa semua, penuh pahala dia. Ada orang semayang tu ada lebih kurang gitulah, tahu sikit-sikit gitulah, bagian sikit-sikit kat bagian pahala. Ada dah tu dia tak tahu benda, semayang saja. Bolehlah bahagian pahala mengerjakan semayang, tapi pahala kelebihan semayang tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak tahu benda, dia main buat gitu je. Ada. Jadi rugilah sangat pada dah buat sama-sama dah. Nah, ruginya tang sikit situ sebab dia tidak menuntut ilmu, dia tak mengaji. Lepas tu kadang saya pelik gak tuan-tuan. Kan, macam saya pun ni lah, umur 25 baru dapat kesedaran. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Cuma kita fikir balik kan, kita fikir, kenapa yang kita tak boleh nak nampak ilmu agama ni? Contohlah mengaji sifat 20, ilmu tauhid. Sifat yang kita kena mengaji tu 20 je, kan banyak, 20. Kalaulah kita ni jenis balok liat sangat, malah nyegan sangat nak mengaji. Orang lain mengaji tiap-tiap hari atau mengaji sebulan sekali boleh tahan kira. Tak, dia setahun sekali. Setahun sekali baru nak menadah telinga, nak pergi dengar kuliah. Kalau dia mengaji sifat 20, insya-Allah kalau setakat setahun sekali pun 20 tahun khatam dah. 20 tahun tu habis dah dia sifat 20. Tahun pertama ngaji wujud, setahun tu wujud. Lepas tu tak datang dah apa semua. Tahun depan pula datang kidam. Nampak? 20 tahun habis. Nah, ni cuba kita bayang, kalau kita matilah, malaikat tanya, hidup dulu kat 80 tahun tak? 70 tahun. Dah kenapa satu sifat pun tak tahu? Buat benda ni atas dunia lu. Kalau mati kecil, sebab tu Allah Maha Adil. Orang yang mati belum balik, nah, walaupun dia anak orang kafir, mak bapak dia kafir, tapi dia mati belum balik, masuk syurga dia, budak dia. Nah, sebab apa? Sebab dia belum ada peluang untuk menuntut ilmu. Untuk dia nak mengaji itu belum ada peluang. Kita peluang melambat-lambat Allah bagi. Nah, 70 tahun hidup, satu sifat Allah pun tak tahu. Nak buat apa lu? 70 tahun dengar 70 macam kecil. Kita cuba tengok hari dia berapa. 1 tahun 365 hari. Bayang 70 kali 365. Berapa hari ada? Dalam satu hari pula ada 24 jam. Kali dengan 24 jam. Apa benda kita buat? Ni, dah habis dah 2021. Kita masuk tahun yang baru 2022. Masuk pula dah bulan 2. Cuba tepuk dada kita tanya, tahun lepas 2021 apa aku dah buat? Bukan bahagian dunia. Oh, tahun lepas saya mencapai dapat KPI yang tinggi, dapat anugerah pekerja terbaik. Bukan tu. Yang tu malaikat tak tanya dalam kubur. Tapi yang kita nak ni, tahun lepas ni, apa yang kita dah capai dari sudut akhirat kita? Ilmu agama aku bertambah ke tidak? Bahagian amal aku makin elok ke macam mana? Tanya balik diri kita. Koi lama, koi berlalu masa bukan boleh batal balik. Tak yang kata nak batal balik, nak stop sekejap pun tak boleh. Nak pause. Kalau benda apa kita tengok video ke apa boleh gak, dan kita pause kejap, lepas tu pergi tandas ke apa. Ni tak boleh pause. Dia berjalan je. Ni setiap jalan. Saat. Pejam celik dah. Siang malam. Ni dah malam. Esok siang. Kejap je. Pop. Kita tengok dah Jumaat. Baru hari tu semayang Jumaat. Dah Jumaat balik. Tak. Habis dah sebulan. Bulan 2 habis. Masuk bulan 3. Pop. Habis bulan 4 dah masuk Ramadan. Lepas tu habis Pop Syawal. Pop. Dah haji. Dah habis dah setahun. Kejap je tuan-tuan. Kita takut pak tak payah kata kita kira bilang bulan tu.
pam, malaikat maut duduk depan, pacak dah depan kita. Nak kata apa dah? Nak buat macam mana dah? Nak kata cok. Nak pergi kuliah. Dan masa bahagian sehat tu gimana? Bahagian gagah lagi masa tu buat apa? Habis kita. Sebab tu Nabi kata bisab'ina darajatan. Beza sangat dah. Orang alim yang beriman dengan orang abid yang beriman beza sangat. 70 darjat bezanya. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tetapi hadis dhaif kita tak lewat jadi hujah je. Tapi untuk kita beramal tak apa. Kan? Kita bahagian kita beramal, kita risau, aku ni. Buatlah tuan-tuan. Kan? Kita datang hadir kuliah mengaji. Kalau sini tak ada kuliah, pergi cari masjid lain yang terdekat. Kita sekarang bukan zaman dulu nak menadah kitab Allah, kena redah padang pasir. Tok guru kita dulu. Kan? Apa nama Syekh Daud, kan? Syekh Arsyad Al-Banjari, Tok kenali, saya dengar cerita. Ada orang sebut tentang manakib dia, sejarah hidup dia, Tok kenali. Dia bawa RM50 je duit dia. Itu pun mak dia bagi RM20. Lagi baki tu orang kampung kumpul dapatlah 50. Bawa dia, inilah duit bekalan nak pergi mengaji kat Mekah. Naik kapal je. Naik kapal kata zaman tu bukan kapal besar, kapal kecil macam bot ke tak tahulah. Tapi nak kata nak sampai ke Mekah tu 7 bulan baru sampai. Tak mengaji lagi ni, baru nak pergi saja 7 bulan duduk atas bot. Dah sampai sana, duduk pula menatap guru ngaji 25 tahun, tak balik-balik. Kan 25 hari, 25 tahun tak balik. Apa jadi kat kampung pun tak tahu. Bukan zaman tu ada WhatsApp nak boleh call. Nak tak tahu benda 25 tahun. Katalah kalau pergi budak, balik tu tua dah. Balik tu dewasa dah balik. 25 tahun Tok kenali ngaji sana. Ngaji Mekah. Syekh Daud, kami dapat maklumat dalam riwayat cerita, Syekh Daud pergi mengaji Mekah 30 tahun, sambung pula ke Madinah 5 tahun. 35 tahun tanpa balik. Pergi mengaji saja. Lepas tu habis tu minta izin guru dulu. Guru kata, okey dah, kamu ilmu ni penuh di dada dah. Pergi balik, ajar orang kampung kamu, tempat kamu. Lepas tu balik. Punya sungguh. Bukan balik mengaji tu sebab nak kejar jawatan nak. Kalau lah nak kejar jawatan, buat apa lagi buat begitu. Tak ada dah. Orang dulu-dulu mengaji ikhlas sungguh kerana Allah. Bukan sebab nak boleh jawatan cikgu sekolah ke, atau nak jadi mufti ke, dah. Bukan kesalah jadi tu, tapi bukan itu matlamat. Matlamat kita untuk kita beramal dan ajar orang lain untuk beramal, supaya orang lain boleh nak sama-sama melaksanakan agama. Dulu orang meletakkan agama tu tinggi. Walaupun zaman dulu tok nenek moyang kita dulu ni, hidup ni memanglah tak semaju zaman kita. Nak kira orang boleh pakai kereta, British je pakai kereta waktu tu. Orang kaya-kaya, orang besar-besar. Orang biasa ni tak mampu nak beli kereta. Sekarang kereta melambat-lambat depan rumah kita, bersusun 3-4 biji. Nak kira kemewahan, kekayaan, kita lebih kaya daripada tok-tok kita dulu. Tapi kalau nak banding amal, kalah sungguh kita dengan mereka. Amal kalah kita. Depa Yasin tu kat mulut terus, hafal terus surah Yasin. Kita pun terkial-kial nak buka kitab buku Yasin. Yasin depa dah menjadi rutin harian. Dah biasa dah mengaji tu. Zaman dulu kan ada hiburan sangat. Televisyen kan ada, radio kan ada. Yang ada Quran. Itulah hiburan dia. Hari ni kita terlampau banyak dunia. Macam mana nak bertanding, nak bersaing dengan Quran? Asal nak baca Quran, TV bunyi, radio bunyi. Akhirnya kalah Quran, menang TV, menang rancangan-rancangan habis. Dan macam mana bahagian nak beramal? Allah jauh kita. Jauh sangat kita. Jadi kita nak kena datangkan balik benda ni. Dan bahagian dunia cukup-cukup dah tuan-tuan. Apa yang tak ada kat rumah kita, lebih pada ada dah rumah kita tu. Kereta ada, motor ada, televisyen ada, set sofa ada, katil ada, aircon ada, semua ada dah. Dah buat apa yang dipulun sangat, nak tambah banyak mana lagi?
Kan? Jadi yang ada ni cukup-cukup dah lah. Yang belum cukup, amal akhirat kita. Bahagian ibadat kita tu belum cukup. Nak qada-qada dulu semayang ada, kita tinggal cek balik. Kalau ada, ganti-ganti balik. Puasa kita ni sebelum masuk Ramadan. Nak kita buat balik, bagi betul balik hidup kita. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab setiap kita pasti akan mati. Kalau tak mati tak apa, boleh nak enjoy lagi. Tak, masalahnya kita pasti akan mati. Pasti akan mati. Nah, orang yang paling rapat sahabat dengan malaikat maut pun mati juga dia. Siapa dia? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kawan rapat sahabat dengan malaikat maut. Sampaikan malaikat maut suka ziarah dia, datang. Sampai bila setiap kali datang dia tanya, kamu datang ni wahai Israel, kamu datang nak ambil nyawa aku ke kamu nak ziarah aku? Aku datang untuk ziarahmu, dia kata. Kita kan kawan, sahabat, jadi aku datang nak ziarah. Jadi setiap kali datang dia tanya, setiap kali datang dia tanya. Lah kali kata Nabi, ginilah, kalau kamu tiba-tiba datang tu nak ambil nyawa aku, boleh tak bagi tanda sebelum kamu datang nak ambil nyawa tu? Bagi tanda supaya danlah aku sedia. Nah, baik, dia kata. Kita kan kawan, takkan aku datang-datang terus cabut. Aku akan bagi tanda kat kamu. Bukan sikit aku bagi, 3 tanda aku bagi, dia kata. Bagus, kata Nabi. Tak apalah. Jadi datang, keraklah datang ziarah, datang. Tiba-tiba satu hari datang, kata malaikat, sudah tiba masanya wahai Nabi Allah. Aku datang bukan lagi kerana ziarah, tapi aku datang untuk menjalankan tugas aku, mencabut nyawa. Kata Nabi, kok mana pula kata nak bagi tanda? Nah, mana tandanya? Aku dah bagi, kata malaikat. Apa tandanya? Tanya Nabi. Malaikat kata, aku bagi 3 tanda. Yang pertama, badan kamu yang dulu kuat, gagah, sekarang semakin lemah. Itu tanda pertama. Mata kamu dulu tajam, jauh, dari jauh nampak dah. Sekarang kamu tak berapa nampak dah. Nak baca Quran pun kadang-kadang kalau tak ada spek, kamu tak boleh nak tengok. Bukanlah Nabi cakap yang tu, ni kita cerita zaman kita. Kan? Telinga pun dah tak berapa dengar, orang cakap menyembang pun kadang-kadang tak tangkap. Mulut pun kadang-kadang sasul cakap tak kena. Kan? Koi lama koi kurang tenaga badan kita. Dulu gagah boleh drive kereta straight sampai KL. Singgah isi minyaknya, tak ada ngantuk. Lah ni pergi pekan kemunting je dah nak menguap dah, nak tidur. Nak letih badan, tak larat itu ini, lemah badan. Ada? Itu tanda pertama, kata malaikat. Dah tanda kedua dulu badan kamu tegak, sekarang badan kamu dah mula semakin bengkok. Dah mula bengkok tu tanda kedua, dia kata. Banyak anggota kamu dah mula bengkok. Kata guru kami, orang yang semakin dekat kepada kematian, kaki dia kalau tidur baring makin rebah kaki dia. Biasa kaki dia tegak gini, kalau tidur melentang, kaki tegak gini. Ini kaki dah mula macam nak jatuh. Banyak dah mula jatuh, hidung mula jatuh, telinga jatuh. Tu tanda-tanda koi lama nak koi dekat. Jangan ingat bila hidung jatuh dia kata makin mancung pula dia. Bukan mancung tu, nak dekat mati. Ada. Tanda ketiga, Nabi tanya, malaikat kata tanda yang ketiga, rambutmu yang hitam sudah koi lama menjadi putih. Mula-mula sehelai, lepas tu naik 2 helai, lain kali separuh, lain kali semua putih. Itulah tandanya. Bila sudah ada ketiga-tiga tanda, maka bila-bila masanya akan tiba. Jadi kita siap sedia. Tapi jangan ingat pula kita, rambut aku banyak hitam ni kata, nampak lagi ni. Tak, belum tentu. Mati bukan mesti dengan sakit. Kan? Mati aksiden boleh, mati bila-bila masa. Ada. Dan kita pun dapat menyaksikan berapa ramai kawan-kawan kita yang dah mati keliling kita. Lagi-lagi pula ni musim-musim Covid lah, macam-macam. Mati sebab Covid, mati sebab penyakit itu ini. Kadang-kadang tak tahu ke benda, tahu-tahu mati. Ramai. Tengok kawan kita mati. Hari ni kita tengok orang mati, esok orang tengok kita mati. Macam. Biasa kita tengok, kita terima dalam grup WhatsApp gambar orang hitam putih. Minta sedekah Fatihah kat sahabat kita ni dah kembali ke rahmatullah.
Tengok gambar dia, kenang, ini kawan baik aku dulu ni, makan sekali dengan dia. Hari ni kita tengok gambar orang, esok orang tengok gambar kita dalam WhatsApp tu. Gambar kita tepek keluar pun. Lepas tu bawah tulis Fatihah. Tu kita bayangkan keadaan tu berlaku. Apa lagi kita boleh buat waktu tu? Waktu tu tak boleh buat apa dah. Nak boleh buat waktu sekarang. Masih lagi ada kesempatan masa yang Allah beri, kita buat yang terbaik dalam hidup kita. Nak kita beribadat, bagudah beramal, dan kita cari dengan menuntut ilmu. Supaya amal kita buat nak dipandu dengan ilmu. Barulah amal itu amal yang sahih, amal yang benar, diterima Allah. Bila Allah terima, Allah bagi pahala. Bila Allah bagi pahala, barulah dapat layak untuk masuk ke dalam syurganya Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan jika diizinkan Allah, pada kuliah yang seterusnya kita akan sambung. Dan lagi sabda Nabi SAW, bainal alimi wal abid mi'atu darajatin. Nanti dibawa lagi hadis Nabi yang menceritakan tentang bezanya antara orang alim dengan orang abid. Kenapa banyak sangat Tok Syekh bawa dalil abid dengan alim ni? Nak menunjukkan beza sangat antara orang yang alim dengan orang yang buat ibadat tapi jahil. Beza sangat. Jadi kita kenalah berusaha. Tak apa, tak faham tak apa. Yang penting duduk bahagian mengaji tu pun okey dah, insya-Allah. Moga-moga Allah masukkan kita dalam golongan alim. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.